Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada harapandaily.com bertajuk Muhammad ke Jordan ketuai delegasi ke persidangan peringkat tinggi berkenaan Gaza. 9 Jun 2024, Harapan Daily. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke persidangan peringkat tinggi panggilan untuk bertindak respons kemanusiaan segera untuk Gaza yang akan berlangsung di Jordan hari Selasa ini. Lapor bernama penyertaan Malaysia ke persidangan itu atas jemputan daripada Raja Jordan, Raja Abdullah II, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres. Ia berkata, penyertaan dalam persidangan itu merupakan bukti usaha tidak berbelah bagi Malaysia bagi memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa halangan kepada penduduk Palestin. Muhammad dijangka mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatnya untuk menilai kemajuan kerjasama dua hala dan meneroka bidang baharu untuk kerjasama termasuk dalam konteks respon kemanusiaan untuk Gaza semasa lawatannya ke Jordan. Malaysia akan kekal komited dalam usahanya untuk penubuhan sebuah negara Palestin yang berdaulat dan memerdeka berdasarkan sempadan pasca 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya serta kemasukan Palestin sebagai anggota penuh PBB. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terbaru daripada Ahmad Mursi, diterbitkan di harapandaily.com. Saya suka dengan wartawan ini, Ahmad Mursi. 5 Jun. Tajuk dia, dosa terampun kalau PAS menang pilihan raya. Inilah Khawarij. Aduh, ini paling, saya pun pelik jugalah. Macam mana kalau PAS menang boleh terampun dosa? Ini bukan perang macam zaman-zaman dulu waktu zaman Nabi kah? Ini bukan, ini hanya pilihan raya. Kata Tuan Ibrahim, apabila Islam menang dalam pilihan raya, dosa terdahulu akan diampunkan. Dosa yang mana satu ni? Dosa yang mana satu? Dosa yang menambah cabutan perjudian itu itukah atau dosa yang mana satu? Tidak pastilah. Maka di bawah contoh, apabila PAS menang maka dihapuskan judi. Inilah saya lupa, tapi dia saya rasa lucu. Inilah yang saya rasa lucu, tapi dia lupa ketika kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional, PAS naikkan cabutan judi. Artikel dosa terampun dengan sebab kemenangan Islam itu telah dipadam oleh Haraka Daily. Error 404 hanya ada dalam indeks Google. Huiyo. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, PAS gagal bukan hapus, tapi gagal untuk buat. Semasa jadi kerajaan makan gaji buta. Kebanyakan inisiatif berkaitan Islam di Malaysia bukan PAS yang buat. Sekali lagi, kebanyakan inisiatif berkaitan Islam di Malaysia bukan PAS yang buat. Mahkamah Syariah, Bank Islam, Universiti Islam, SMK Agama, KAFA dan lain-lain terbaru perkenal hadith 40 di sekolah. Hal ini disebabkan Islam di mata PAS hanya hudud. Pembangunan basmi kemiskinan pula bukan hal Islam. Sebab itu sengaja dilambatkan. Jika anggap Islam menang hanya bila PAS menang, maka itulah Khawarij. Oh begitu. Saya baca balik tulisan daripada Ahmad Mursi ini. Jika anggap Islam menang hanya bila PAS menang, maka itulah Khawarij. Kerana nanti dianggap kerajaan selain PAS itu bukanlah Islam, maka lahirlah gulu dan takfiri
sekian banyak kerajaan Madani lakukan kebaikan Islam, PAS tetap anggap Islam belum menang. Saya ulang balik. Sekian banyak kerajaan Madani lakukan demi kebaikan Islam, PAS tetap anggap Islam belum menang. Sebab itu pengikut PAS sanggup lakukan dosa besar seperti kazaf demi kononnya memenangkan Islam. Saidina Utsman dan Saidina Ali bukan dibunuh oleh musyrikin Quraisy atau orang kafir atau orang munafik. Mereka syahid dibunuh oleh Khawarij yang anggap diri mereka berjuang demi Islam. Okey, so ini anda boleh baca di Harapan Daily, harapandaily.com, 5 Jun 2024. Dosa terampun kalau PAS menang pilihan raya, inilah Khawarij, oleh Ahmad Mursi. Dengan nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Soalan demi soalan tentang PAS. PAS di mana waktu ini? Waktu kejadian ini berlaku, PAS di mana? Ini terbaru. PAS pergi mana? Masa rumah penduduk Jalan Atas Paloh kena roboh. Sekali lagi soalan dia. Masa rumah penduduk kampung Jalan Atas Paloh dirobohkan oleh rejim, Tuan Haji ada di mana? PAS pergi mana? Masa rumah penduduk Jalan Atas Paloh kena roboh. Ini netizen punya persoalan. 5 Jun 2024 di Harapan Daily. Berikutan perobohan rumah di Kampung Sri Makmur di Gombak yang menyaksikan pembangkang begitu gairah. Begitu gairah bersuara. Pengguna media sosial bertanya, di mana pula suara blok itu? Ketika penduduk Jalan Atas Paloh di Kota Baru mengalami nasib yang sama. Jika dibandingkan penduduk di atas Jalan Atas Paloh yang rumahnya diroboh waktu itu adalah rakyat Kelantan sendiri. Waktu rakyat sendiri kena, di mana PAS? Waktu di Gombak pula, Gombak ni kalau saya tidak silap di negeri Selangor. Waktu di Kampung Sri Makmur di Gombak, bukan main lagi bersuara. Tapi penduduk di Jalan Atas Paloh di Kelantan, waktu itu di mana? Namun di Kampung Sri Makmur, kawasan itu sudah dikuasai oleh kumpulan warga asing. Maka dengan itu, Kerajaan Selangor di bawah Datuk Seri Amiruddin Syari telah memberikan pampasan dan penempatan semula kepada penduduk asal saja. Exco Kelantan Hilmi Abdullah ketika sidang DUN Negeri pada Mac tahun ini pernah berkata, mengikut undang-undang, semua penduduk setinggan yang duduk di tanah milik kerajaan tidak layak menerima sebarang pampasan. Wah, rasanya PAS sudah lupa tentang perkara ini. Cuba tanya balik exco kerajaan ini. Cuba tanya balik, pergilah tanya balik. Kalau lah masih ingat, jangan pula macam Mahathir kan, Mahathir mudah lupa. Sudah tua bah. Janganlah marah-marah dia. Exco Kelantan. Cuba tanya Exco Kelantan ini, nama dia Hilmi Abdullah. Ketika dalam sidang DUN Negeri pada Mac tahun ini, dia pernah berkata, mengikut undang-undang, semua penduduk setinggan yang duduk di tanah milik kerajaan tidak layak menerima sebarang pampasan. Justru warganet mempersoal mengapa pembangkang, terutamanya PAS, tiba-tiba beria-ia sangat mahu dilihat juara dalam soal Kampung Sri Makmur. Sedangkan kumpulan itu juga yang mengabaikan penduduk kampung atas Jalan Paloh. Yang dekat Kelantan tu sah-sah orang Kelantan, tapi kena hambat juga. Yang dekat Selangor ni sah-sah majoriti bukan orang asal Selangor. Logik juga kena hambat. Komen pengguna X. Serangan balas netizen terhadap PAS berikutan Ketua Pemuda PAS Selangor, Muhammad Sukri Omar, terus membangkitkan soal Al-Quran yang didakwanya tertimbus
di bawah runtuhan rumah di Kampung Sri Makmur. Menurut mereka PAS cuba mengalihkan isu sebenar menggunakan isu Al-Quran untuk menyerang kerajaan. Untuk rekod, perobohan rumah di Kampung Sri Makmur dilakukan selepas banyak peluang telah diberikan kepada penduduk kampung berkenaan sejak 3 tahun yang lalu. Notis berpindah dari perkampungan itu juga sebenarnya telah dikeluarkan lebih awal sejak 2006, namun terdapat penduduk yang enggan mematuhi arahan berkenaan. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari harapandaily.com 5 Jun 2024, tajuk PAS pergi mana masa rumah penduduk Jalan Atas Paloh kena roboh, netizen tanya. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Paling mengejutkan, pegawai JAIPS dan imam masjid di Reman didakwa terima rasuah lebih 1 juta ringgit Malaysia seorang. Wow. Ini harapkan pegar makan padi. Kita mengharapkan mereka dapat membantu manusia yang lain untuk hidup dengan benar, seperti yang Tuhan mau. Tiba-tiba mereka pula yang buat hal. Pegawai JAIPS dan imam masjid di Reman terima rasuah 1 juta seorang. Wow. Kalau mereka pun boleh terima rasuah, bayangkan orang yang tidak ada pengetahuan tentang agama. Pegawai kanan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Perlis lagi. Pegawai kanan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Perlis lagi. Perlis lagi. Ini memang bikin pening kepala lah kepada PAS. Perlis lagi. Belum pun selesai Menteri Besar Perlis punya kes, ini diperlis lagi. Pegawai kanan JAIPS dan imam sebuah masjid di Kangar diperlis di Reman selepas didakwa menerima rasuah berjumlah Rp1.183.140 macam mana mau sebut ni, Rp1.183.140 berhubung pengurusan pendaftaran pernikahan di negeri itu sejak 2 tahun lalu. Siapa yang memerintah sekarang? Menurut laporan, 3 individu termasuk anak kepada imam masjid akan direman selama 5 hari sehingga 9 Jun ini bagi membantu siasatan berhubung penerimaan suapan sejak April 2022 sehingga Jun 2023. Ketiga-tiganya yang berusia 25 hingga 52 tahun ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Perlis di beberapa lokasi berasingan di Kangar semalam, lapor harian Metro. Memang selepas ini lebih parah lah, lebih teruk lah. Menteri Besar Perlis didesak untuk letak jawatan. Mungkin ada betulnya, perlulah dia letak jawatan kerana ini betul-betul tidak disangka berlaku. Perintah reman telah dikeluarkan oleh Magistrat Ana Rozana Muhammad Nur selepas ketiga-tiganya dibawa ke Mahkamah Magistrat Kangar hari ini. Sumber SPRM berkata dalang yang bertugas sebagai penjawat awam berusia 45 tahun ditahan di pejabat JAIPS jam 4.10 petang. Manakala 2 lagi ditahan di pejabat SPRM Perlis di Kangar jam 6 hingga 6.15 petang selepas dipanggil untuk memberi keterangan. Dalang dipercayai bekerjasama dengan imam masjid dan anak kepada imam berkenaan. Ini barulah memang satu family. Imam masjid dan anak kepada imam berkenaan yang juga pemilik sebuah syarikat yang bertindak sebagai perunding dalam menguruskan urusan pernikahan di Perlis. Siasatan awal kita pada waktu ini mendapati bagi setiap permohonan nikah, terutama untuk pasangan yang bernikah di Thailand dan mahu mendaftarkan pernikahannya itu semula di negara ini, mereka akan berhubung dengan syarikat yang menguruskan pernikahan ini yang dimiliki oleh anak kepada imam masjid itu. Syarikat itu beroperasi di Kangar, kemudian akan meminta pasangan yang mahu mendaftarkan pernikahan itu bayaran sekitar RM5.000 sebagai wang pendaftaran
pernikahan berkenaan. Katanya ketika ditemui di pekarangan kompleks Mahkamah Kangar. Katanya daripada jumlah itu RM2,000 akan dibayar kepada dalang, iaitu pegawai jaib sebagai wang denda pasangan terbabit kerana bernikah di Thailand. Bakinya dibagikan sesama mereka bertiga. Ketiga-tiganya disyaki terlibat dalam urusan pendaftaran pernikahan yang tidak mengikut prosedur yang ditetapkan, seperti pasangan tidak bermastautin mengikut tempoh seperti sepatutnya. Siasatan turut mendapati terdapat juga kesalahan. Pasangan tidak hadir dan tidak dicatatkan dalam buku daftar pernikahan selain tidak melalui mahkamah syariah. Badan muka. Harap-harap tidak ada lagi lah macam ni. Tidak ada lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Untuk mendapatkan berita lengkap ini sila layari harapandaily.com. 5 Jun 2024, pegawai jaib Imam Masjid di Reman didakwa terima rasuah lebih RM1 juta seorang. Kita jumpa lagi, bye-bye.